لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتفاق والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita mulakan kajian kita malam ini, saya minta ayah-ayah yang ke depan sikit supaya saya tulis mudah tengok, terutama yang join kelas dengan saya. Kita tolongkan orang yang depan. Baik, seperti yang sedia maklum, saya selalu ulang sebelum ini berkenaan dengan kepentingan untuk seorang yang nak belajar atau nak membetulkan bacaan Al-Quran, nak baca Al-Quran dengan baik, harus dia kuasai ilmu makhraj al-huruf wa sifat al-huruf, makhraj huruf dan sifat huruf. Jadi dia kena tahu dan faham dengan baik mengenai makhraj al-huruf, tempat keluar huruf yang 5 tu, halqi, bahagian kerongkong yang mengandungi 6 huruf, lisan, bahagian lidah yang mengandungi 18 huruf, syafawi, bahagian bibir mulut yang mengandungi 4 huruf, jawfi, bahagian rongga yang mengandungi 3 huruf, dan juga khaysyuk, bahagian hidung yang mengandungi 2 huruf. Baik, pada malam ini kita nak sentuh berkaitan dengan membezakan 2 huruf yang sering tertukar dalam bacaan kita, sering menjadi satu keliru pada setengah orang membaca huruf tersebut, huruf lain dibaca huruf lain. Biasanya huruf ni ada hampir-hampir bersamaan dia punya wajah sebutan dia hampir-hampir dekat sama. Jadi bila hampir-hampir dekat sama, dia sering melakukan kesilapan. Walau macam mana pun seperti yang kita faham, kesilapan, kalau kesilapan itu berubah kepada huruf, maka dia boleh jatuh kepada kesilapan yang besar, kesilapan yang berat. Jadi malam ini kita nak sentuh berkaitan dengan perkara ini, 2 huruf yang sering menjadi kesalahan, tertukar, kekeliruan dalam menyebut huruf-huruf hijaiyah. Baik, di antara huruf tersebut, yang pertamanya adalah huruf hamzah dan huruf ain. Huruf hamzah dan huruf ain. Okey, tajuk kita malam membezakan 2 huruf yang sering tertukar. Okey, yang pertama huruf apa tadi? Hamzah. Huruf hamzah dan huruf Ain. huruf ain. Huruf hamzah dan huruf ain. Okey. Jadi kalau kita tengok pada makhraj pun,
Hamzah dan Ain ni dia dekat-dekat je, walaupun dia berbeza tempat, makhraj yang sama juga, bahagian halqi, bahagian kerongkong, tapi dia berbeza pada tempat sebutan dia. Ain dekat mana? Tengah. Ain dekat Tengah kerongkong. Tengah kerongkong kan. Bahagian tengah kerongkong, kat mana tengah kerongkong ni? Pada bahagian hijab suara kita. Hijab suara kita ni, kita dekat dekat situ. Kalau Hamzah bawah dia, dekat bahagian kita suara kan, ba ta, itu Hamzah. Jadi dua huruf ni kadang orang selalu sering juga melakukan kesilapan. Kan, dia tertukar Hamzah dengan Ain, kadang Ain dengan Hamzah. Jadi kita kena hati-hati lah. Kan, contoh ayat apa yang kita boleh ambil. Contoh orang sebut, walaupun ni sunat aja dalam solat, sami'a Allah. Kan, sami'a Allah. Tapi tak sikit juga orang sebut sami'a Allah. Dia sebut apa? Sami Allah. Jadi kat situ huruf Ain juga Hamzah. Huruf Hamzah. Sami Allah. Sami Allah. Sami Allah, bukan Sami Allah. Jadi ialah orang awam kadang tak faham makna bacaan dalam sebutan itu satu makna. Jadi mungkin dia mendengar, waktu belajar mendengar, kadang apa imam ke kan, satu-satu tempat tu dia baca, dia dengar macam ni, Sami Allah. Kan, Sami Allah, Sami Allah. Jadi sehingga dia menyebabkan kesilapan kat situ. Jadi kita kiaslah kepada contoh-contoh bacaan yang lain. Tattali'u 'alal, itu dua huruf Ain. Tattali'u 'alal afidah. Tattali'u 'alal afidah. Ain tattali'u 'a, tu Ain sama Ain. Tattali'u 'a alladhi, apa dalam surah Al-Mumazzah yang sebut nama lagu akhladan, kadzalika kadzalika fil qutamah wa ma adraka mal qutamah nawdhul muqaddad allati tattali'u 'alal afidah. Tapi yang tu bersamaan Ain lah. Tattali'u 'a, 'u'a tu sama-sama Ain. Lepas tu dia masuk pada lepas tu dia Hamzah. Tattali'u 'alal afidah. Kalau seorang buat kesilapan, tattali'u 'alal afidah, dia jadi jatuh. Kenapa? Dalam bersambung-sambung huruf Ain tu, huruf afidah tu dia boleh baca afidah. Jadi kena hati-hati. Kadang ada juga orang sebut Allahu Akbar, dia kata Allahu Akbar, ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar pun ada juga. Bertukar antara Hamzah dan huruf Ain. Jadi kita pastikan betul-betul lah, jangan bagi ada pertukaran. Baik. Yang kedua, yang kedua ni sangat banyak. Yang kedua ni sangat banyak orang buat kesilapan. Huruf apa? Huruf sama dengan berdekatan dengan huruf ha dan huruf ha. Ha dan ha. Ha bulat dengan ha pedas. Ini paling banyak sekali buat kesilapan. Kesilapan. Jadi mungkin partner mungkin dia tak tahu lah, saya pun jelas ke apa ke, sedikit sedikit belajarlah pada Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tahu lah pun tinggal saya yang silap, saya dengar macam tu warahmatullahi. Tapi yang kedua tu saya dengar macam betul tadi. Tak tahu lah tu pada tak bahasa yang Assalamualaikum warahmatullahi.
Rahmatullah tu ha bulat ke ha pedas? Itu ha bulat. Wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Betul-betul. Tak mungkin terima saya tu. Jadi kalau saya seorang dengan macam tu, saya dah salah. Kalau ada 3 orang, mesti 2 orang kan. Tak tahu lah. Dan nanti yang kedua tu saya macam betul balik. Wa rahmatullah. Jadi dengan tu tak. Ha bulat dengan ha pedas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering ni. Yang kedua ni sangat banyak orang melakukan kesilapan. 2 huruf yang sering tertukar. Huruf ha bulat dengan ha pedas. Jadi hati-hati. Sama juga makhraj dia. Ha pun dekat bahagian kita suara bawah kan. Sebut kalau tengah bawah atas tengah apa ayat yang selalu sering Allah baca ayat lazim tapi selalu buat ketuhanan. Ar-Rahman atau Ar-Rahman? Ada dia tukar jadi bulat jadi Ar-Rahman. Kadang tu Ar-Rahman tu dibaca apa dah. Tapi masukkan Ar-Rahim tu, Ar-Rahim jadi tukar jadi bulat. Ar-Rahmanir-Rahim. Sadar. Ada ni. Jadi kita dulu kan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perbezaan sikit. Dekat Rahman yang pertama tu lebih kuat. Bila masuk Rahim yang kedua tu dia kurang sikit. Sebab apa? Sebab memang huruf ni bila kita sukunkan dia, kita matikan dia lebih kuat kedengaran makhraj dia tu. Sebab tu minggu lepas kita bincangkan macam mana kita nak cari kedudukan makhraj yang tepat pada huruf tu dengan kita sukunkan huruf tu. Jadi Rahman, Ra alif, Ha, Ra syaddah fathah, Ra syaddah fathah, Ha sukun. Jadi Rahman, Ha sukun jadi Rah. Masuk yang kedua Rahim tu Ra syaddah fathah, Ra syaddah fathah, lepas tu Ha kasrah. Dia bukan Ha sukun. Jadi Rahim. Cuba sebut Rahim. Hu ni kalau tak buat latihan dia sebut ha masuk hi jadi hi. Ha dia masuk hi jadi hi. Masuk hu jadi hu. Itu dia kesalahan dulu pada zaman. Bila bagi fathah okey, ha bila bagi kasrah jadi hi dia kurang sikit lah. Bila bagi depan jadi hu. Kita kata hu, kita sebut hu. Juga dia hu tu. Siapa buat? Itu mengganggu. Okey, baik. Itu yang kedua yang sering menjadi kesilapan, kekeliruan. Yang ketiga pun sama juga, buat kesilapan banyak juga yang dia tidak bincang bab huruf-huruf yang sering bertukar. Memang banyaklah. Okey, yang keduanya huruf yang sering bertukar huruf apa? Huruf Dal dan Zaid. Sekarang jadi contoh ayat apa? Ilazun. Surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah kan? Az-Zalzalah. Contoh ayat Ilazun. Ila huruf Zal kan? Huruf Zal kat Ila. Masuk Zul, semuanya huruf Zaid. Cuba baca Ilazul Zila.
Jadi ada perbezaan kat situ dengan membezakan. Dan sering juga silap pada ayat a'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billah dia macam a'udzu billah. Dia macam zu. Hatta kepada qori-qori Quran tu kadang tu silap juga. Nak mula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, tak apa dia. Silap awal yang silap balik awal. Dia bukan sengaja, tak sengaja. Dia tahu lah Quran kat situ. Jadi baca a'udzu billah, a'udzu, bukan zu. Kita belajar dah sifat zal dengan zai. Zai ni bersifat dengan desir. Bila kita sebut dia bunyi macam tu, kan? Zal ni sentuhan saja. Hujung lidah yang diletakkan pada hujung gigi depan disentuh sikit je, bukan tekan pun. Bukan zu, dia tu bukan zu. Setengah orang dia tekan, dia zu. Bukan zu. Cuba sebut zu. Al. Seolah-olah orang tak dengar. Dia sebut zal, dia sebut lam. Macam tak dengar. Tapi sebutan huruf zal. Nak beritahu kata lembutnya dekat situ letak al, la, ri, lu. Dia beza dengan zai, za, zi, zu. Kita dengar bunyi berdesir tu, za, zi, zu. Ini pun kena hati-hati. A'udzu, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya-Allah. Dengar betul lah tu. Kan? Sebab kalau seorang dia baca bunyi z tu, dia dengar, kita akan dengar lah. Kan? Tapi tak tahu lah dia sampai isi di belahan kan. Sampai ke bawah tu dia belah sikit. Lagi. Terus dia pun sama juga menjadi apa kesalahan yang sering tertukar antara huruf ha, huruf ha dan huruf sin. Sa dan sin. Sa dan sin. Dari huruf sa ni contoh dia apa? Dia banyak tukar sa dan sin ni. Huruf sa tu dia baca si. Huruf sa tu huruf ta dia baca si. Makhraj sama juga. Ta dengan dal kan? Sama makhraj dia. Ta dengan dal di atas dia. Ta yang bawah dengan dal sama makhraj dia. Dan sin dengan zai pun sama juga makhraj dia. Sin bawah, zai atas tu sama makhraj. Ini sudah sering orang buat kesilapan. Ta dan sin. Apa terus rumah yang dulu? Dan yang pada ayat yang guna huruf ta. Salah tu betul. Salah ayat dia buat apa? Orang selalu buat kesilapan pada huruf ta. Ta tu dibaca sin. Kalau sin tu mudah kita nak sebut. Sin semua kebanyakan kita mudah nak sebut sebab kita dalam percakapan kita guna huruf S. Sin ni dia pakai huruf S lah. Okay. Tapi kita tak guna huruf ta. Ta kita jarang guna. Tapi apa tak tahu lah. Saya dengar kata orang Kedah dia guna huruf ta. Dia tak tahu dia tak kan. Dia tak dengar macam tu lah. Saya orang Kedah dia tak. Orang cakap dengan disebut laksa, dia kata laksa, dia kata si, dia kata laksa. Dia rumah kan tak? Tak tahu. Saya disebut si, laksa. Saya tengok laksa apa ni.
dan sa. Jadi apa huruf yang sering tertukar. Alladhi yuwaswisu fi salas. Baik, nah jadi itu. Baik, seterusnya huruf yang sering tertukar, huruf yang kelima, huruf sin dan shin. Huruf sin dan shin. Sin pun kerap dia dapat kesilapan. Dia hanya dia keliru lah. Dia kena baca dia terkeliru sikit. Sin dan shin. Sin dan shin. Okey, terus di antaranya lagi shin dan sad. Huruf shin dan huruf sad. Shin dan huruf sad. Cuba sebut ash, Ash, as, As, ash, 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 As, as. Itu nanti. Terus di antaranya huruf qaf dan kaf. Ini pun kerap juga. Huruf qaf dan kaf. Di antaranya dalam surah Fatihah sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca qim tapi dibaca qim, itu salah besar. Dan sedikit orang buat kesilapan dekat sini. Ihdinas siratal mustaqim. Itu mustaqim beza pada sebutan bunyi. Mustaqim dengan mustaqim. Mustaqim, Ramai yang buat kesilapan. Mustaqim, Dan huruf Dad dan huruf Wa. Dad, huruf Wa. Waladhdallin. Kadang-kadang ada juga dia baca waladhdallin. Nangis sikit. Huruf Dha tu tadi dibaca Allah. Waladhdha dia baca waladhdha. Ini di antara huruf-huruf yang sering menjadi kesilapan dalam menyebut. Di antaranya yang pertama huruf apa? Hamzah dan huruf Ain, Cuba sebut a, kita bagi bawah i. Bagi depan ulu. Dia kata ulu. Dekat sini ulu. Dengar bunyi memang berbeza. Terus yang kedua ha. Di bawah hi. Di depan hu. Terus yang ketiga laza. Ini nama laza. Rizi. Daripada atas, kan? Ujung lidah kita di atas pergi ke bawah. Rizi. Di depan luzu. Terus tasa. Sisi. Dengan sama kan? Beza. Sisi. Tusu.
Bila kita sebut huruf yang apa nipis ni, kita sebut huruf yang nipis. Bila kita pada sebutan huruf dhamma, kita sebut pada huruf dhamma, pada huruf yang nipis, kita kena mula daripada tepi. Jadi kita sebut kita mula sini dulu, bukan terus muncul tu dulu. Kita tarik dulu su. Dia ada apa pergerakan sikit. Su. Sama agak sin. Su. Huruf saya cerita sikit. Huruf hijaiyah ni, dia ada satu bahagian tebal dan nipis. Bahagian tebal dan huruf yang nipis. Huruf yang tebal ni ada berapa? Huruf yang tebal ada berapa? 8. Ada 7. Yang asal dia ada 7. 7 huruf tebal. Huruf apa? Yang dinamakan dengan huruf isti'la. Kita dah belajar sifat dia, sifat isti'la. Jadi huruf isti'la ni huruf-huruf yang tebal. Seperti huruf apa? Qaf. Huruf kha, dari huruf sa, da, ra, kha. Kha, sa, da, ra, kha. Ini 7 huruf isti'la yang tebal. Jadi kenapa dia tebal? Karena bila kita sebut dia, angka lidah kita terangkat, jadi menjadikan huruf tersebut menjadi tebal. Sebab itu bila kita sebut kha, ta, sa, da, ra, dia bunyi macam tu. Dia bukan bunyi O lah. Dia bukan bunyi O. Dia di antara dia bukan kita sebut so gitu. Do tu tak betul. Sa, da, ra tu betul. 7 dan dia ada 3 tambahan. 3 huruf ni kadang boleh jadi tebal, kadang boleh jadi nipis. Kadang dia boleh jadi tebal, kadang-kadang dia boleh jadi nipis. 7 ni tetaplah. Dia tak akan jadi nipis lah sampai kiamat. Dia akan tetap tebal sampai bila-bila. Dia ada lagi tambahan 3 huruf yang kadang-kadang akhirnya dia boleh jadi tafkhim, kadang-kadang dia boleh jadi tarqib. Apa huruf tu? Ra. Yang pertama alif mat. Alif mat. Tahu tak alif mat? Alif mat tahu? Mat tahu mat? Huruf mat tahu? Huruf mat. Alif waw ya. Huruf mat tahu tak? 3. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Okey, kita buang ya dengan waw ni. Alif dia kita ambil. Alif sahaja yang kita ambil. Jadi alif mat ni dia kadang-kadang dia boleh jadi tebal. Bila mana apa? Bila mana dia bersambung dengan huruf yang tebal. Bila mana mat tu berlaku pada huruf yang tebal, seperti khalidi. Kan kha tu dia panjang, mat kan 2 harakat. Khalidi, contoh. Okey. Khalidi. Dia kat sini baca mat. Mat apa ni? Mat masli. Kita baca berapa harakat? 2 harakat. Jadi dia duduk dekat mana? Dia duduk bersambung dengan huruf yang tebal. Jadi bila bersambung dengan 7 huruf yang tebal tu, maka mat ni juga dibaca dengan tebal. Dia tak boleh baca khali. Salah, dia baca khali, tak betul. Jadi kena baca juga tebal khali. Khali. Boleh faham insyaAllah? Jadi semua sabiri, qaniti. Jadi huruf mat alif yang pertama. Yang pertama huruf alif mat. Huruf alif mat. Ya dengan waw tak ada. Ya dengan waw tak ada. Huruf yang kedua kadang-kadang boleh jadi tebal,
Kadang-kadang boleh jadi nipis. Huruf apa? Ra. Huruf lam. Lam. Huruf yang pertama tadi huruf alif mat. Alif. Alif mat. Yang kedua huruf lam. Huruf lam ni asalnya huruf nipis lah. Huruf istifal lam. Kita sebut al. Nipis. Tapi bila dia jadi tepat. Bila mana? Bila Allah. dia bertemu pada apa? Dia berlaku pada kalimah Allah. Bila dia berlaku pada kalimah Allah. Jadi bila kita sebut Allah, kita tak boleh sebut lah Allah. Jadi setengah orang sebelah-belah India Pakistan kan, dia tak boleh tebalkan huruf lam tu, maka dia sebut Allah. La ilaha illallah. Illallah. Dia baca macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tebalkan lam tu tadi. Jadi bila mana dia bertemu pada kalimah Allah yang hanya berlaku pada dua baris sahaja. Baris apa? Baris atas dan baris depan. Atas dan baris depan. Baris bawah tak ada. Bismillah. Kita tak boleh baca Bismillah. Bismillah. Tapi kalau baris atas, baris depan, maka itu dibaca dengan tebal. Ini huruf yang kedua yang kadang-kadang dia berlaku tebal, kadang-kadang dia berlaku ni tipis. Baik. Yang ketiga pada huruf apa? Pada huruf Ra. Huruf Ra. Jadi Ra ni dia kadang jadi Ra tebal, kadang jadi Ra tipis. Bila mana dia jadi Ra tebal? Bila dia berbaris fathah dan berbaris dhammah. Bila baris fathah dan dhammah kita baca Ra. Kita tak kata Ra. Betulnya kita kata Ra lah kan. Kita baca Ra. Kadang-kadang bahasa Melayu apa kalimah yang guna huruf arti? Ratus.